Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini di YouTube, Facebook, yang menonton saya di Twitter, juga yang menonton saya di TikTok. Terima kasih saya ucapkan. Harap share, harap like, harap tap screen tuan-tuan. So musim ni musim ujung tahun, virus pun berleluasa, jadi rasa-rasa nak demam pun ada ni. Tuan-tuan pun jagalah kesihatan, makan ubat kalau sekiranya demam, jangan keluar kalau positif. Kan, quarantine ourselves, check selalu, insyaAllah. Dan terima kasih kepada yang menderma kepada saya untuk operation mata saya. Alhamdulillah, insyaAllah pada 15 hari bulan ini kita akan operate. Nanti saya akan buat vlog lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri vlog saya, video log, dan tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, Facebook, mungkin dekat Twitter kot. Dekat TikTok saya pun mungkin dalam kadar yang sedikit sajalah. Kita tengok mana yang menarik lah. Baik, malam ni kita pendek saja, tak banyak cerita. Kadang-kadang saya cakap pendek tapi sejam juga. Rombakan kabinet esok dengarnya. Siapa stay, siapa pergi. So share tuan-tuan, share. 7 lagi ahli parlimen PN dikatakan akan sokong PMX. Sudah. Adakah ada dari PAS tetapi dihalang oleh Bai'ah? Bukit Gantang dikatakan oleh pengkhianat sebagai pengkhianat. Dikatakan pengkhianat oleh pengkhianat. Jadi kita dengar. Zahid enggan bertanggungjawab atas kegagalan UMNO. Benarkah demikian? Adakah kegagalan UMNO itu hanya di atas bahu Zahid seorang? Baik, terima kasih saya ucapkan. Dan insyaAllah Syahara Sawal kata baru kali ini dapat ikut secara live. Oh ya. Luangan keep it up keep it up as always, absolute fabulous. Bobby Dil Calvalo, thank you. Assalamualaikum, Waalaikumsalam semua. Terima kasih yang bagi salam. Terima kasih yang maki hamun. Sungguh-kurangnya dapat pahala kan, tak dapat gift dapat pahala. Dia kadang-kadang tuan-tuan, ajaran Islam PAS macam itulah. Ajaran Islam PAS ni dia bukan ajaran Islam tau, dia ajaran PAS. Ajaran PAS. Dia ajaran Islam tak ajar macam tu, dia ajaran PAS yang macam tu. Jangan silap ajaran PAS yang sedemikian. Okey, ada satu berita menarik. Okay. Alright. Sebelum kita pergi ke berita tersebut, saya nak bawa sedikit cerita berkenaan dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Mungkin 2-3 berita seperti biasa. Okay. Mahkamah rayuan arah kerajaan serah laporan kehilangan aktivis Amri. Menarik cerita ni tuan-tuan. Panel hakim berkata Mahkamah Persekutuan memutuskan hakim boleh membaca dokumen diklasifikasikan sulit. Okey. Mahkamah rayuan mengarahkan kerajaan menyerahkan laporan pasukan petugas khas yang menyiasat kehilangan aktivis Amri Cik Mat kepada mahkamah. Okey. Hakim Kamaluddin Mas Said yang mempengerusikan panel 3 hakim bersama Azizul dan Hashim Hamzan berkata mahkamah perlu meneliti laporan itu sebelum memutuskan sama ada kandungannya boleh membahayakan keselamatan negara seperti yang didakwa kerajaan. Kamaluddin kemudian mengeluarkan arahan itu ketika rayuan terhadap kerajaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membenarkan pendedahan terhadap laporan itu kepada isteri Amri, Nur Hayati Arifin. Merujuk keputusan Mahkamah Persekutuan memutuskan mahkamah layak melihat dokumen sulit. Azizul berkata, panel hakim boleh melihat dokumen itu menerusi kamera dalam kamar masing-masing. Peguam kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali yang mewakili kerajaan berkata, laporan itu hanya boleh dilihat hakim tertakluk kepada akta rahsia rasmi. Hanir berkata laporan pasukan petugas khas itu kekal rahsia negara dan Mahkamah Tinggi terkhilaf dengan mengarahkan ia didedahkan walaupun secara terhad. Mahkamah Rayuan menetapkan 13 Disember ini untuk pengurusan kes. Pada 9 Mei lalu, Mahkamah Tinggi mengarahkan kerajaan mendedahkan laporan itu kepada Nur Hayati supaya peguamnya boleh menggunakan dokumen itu untuk memeriksa balas saksi dalam kes saman sivil terhadap polis susulan kehilangan Amri. Nur Hayati dan peguamnya dilarang mendedahkan dokumen itu kepada pihak ketiga. Kerajaan kemudian merayu terhadap keputusan itu.
Peguam Surendran Adnan yang mewakili Nuraiti hari ini memberitahu mahkamah perbicaraan akan disambung Mahkamah Tinggi. Kehilangan Amri, pengasas NGO Perlis Hope pada 2016 menyebabkan Suruhanjaya Hak Manusia Suhakam mengadakan inkuari awam antara 2017 dan 2019. Pada 2021, Suhakam membuat kesimpulan Amri ialah mangsa kehilangan paksa oleh kerajaan, khasnya cawangan khas. Susulan itu, Kementerian Dalam Negeri menubuhkan pasukan petugas untuk menyiasat penemuan Suhakam. Pasukan itu diberi masa 6 bulan untuk menyiapkan laporannya. KDN maupun petugas itu tidak mendedahkan laporan itu walaupun berkali-kali didesak buat demikian oleh pelbagai pihak termasuk Suhakam dan NGO lain. Pada Disember 21, Nurhayati memfailkan saman Mahkamah Tinggi bagi mendapat perintah supaya kerajaan menyah klasifikasikan laporan mengenai kehilangan suaminya. Okey. Alright. Cerita dia macam ni tuan. Saudara Amri ni pada tahun 2016, seorang aktivis NGO Perlis Hope telah didapati hilang. Telah dipercayai hilang sama ada diculik dan dibunuh ataupun dilakukan sesuatu ke atas beliau pada tahun 2016. So akhirnya Suhakam telah menjalankan siasatan. Dan mendapati bahawa ada kemungkinan terdapat campur tangan pegawai khas, cawangan khas di dalam polis itu sendiri yang menyebabkan kehilangan Amri. Kes yang sama juga dikatakan terhadap seorang priest, seorang padri daripada sebuah church, dikatakan lebih kurang sama kesnya. Jadi KDN kemudian telah melantik satu unit khas untuk menyiasat perkara ini. Setelah menyiasat perkara ini selama lebih kurang 6 bulan, KDN tidak mahu mendedahkan apakah kandungan siasatan tersebut. Kandungan siasatan itu tak nak didedahkan oleh KDN. Pada tahun 2021 dia tak nak dedahkan. Jadi isteri mendiang ataupun isteri kepada Amri ini, kepada mangsa Amri ini, dia pun telah menyaman kerajaan Malaysia berkenaan kehilangan saudara Amri. Jadi untuk nak saman kerajaan Malaysia, maka peguam beliau memerlukan dokumen tersebut. Tetapi dokumen itu diklasifikasikan di bawah OSA, Official Security Act. Jadi tidak boleh nak didedahkan. Maka peguam isteri Amri ini pun telah membuat rayuan. Sewaktu membuat rayuan, Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa isteri Amri, peguamnya, layak untuk nak melihat dokumen tersebut demi untuk membina kes ke atas saman sivil terhadap kerajaan. Kemudian dibantah oleh siapa tuan-tuan? Peguam negara. Peguam negara kata tidak. Jadi mereka pun membuat rayuan. So dalam mahkamah rayuan mengarahkan kerajaan menyerahkan laporan petugas SAS kehilangan aktivis itu kepada mahkamah. So hakim akhirnya berkata mahkamah perlu meneliti laporan itu sebelum memutuskan sama ada kandungannya membahayakan keselamatan negara atau tidak. Bermakna dekat sini belum ada keputusan sama ada Nurhayati boleh ke tidak tengok dokumen tersebut. Sebaliknya, apa yang berlaku, kerajaan ataupun mahkamah mengatakan bahawa dia nak tengok dokumen tersebut dan setelah melihat dokumen tersebut, barulah mereka boleh membuat keputusan sama ada keputusan kerajaan untuk tidak memberikan dokumen itu kerana katanya membahayakan keselamatan, itu valid atau tidak. Now, kes dan kejadian sebegini sebenarnya bukan benda yang pelik, tuan-tuan. Bukanlah saya kata selalu berlaku, tak. Tetapi ada berlaku. Jadi, kalau kita faham kenapa kita buat reformasi, dan saya berharap mahkamah, yalah, perkara ini dah pergi ke mahkamah, biar mahkamah menentukanlah. Tetapi kita dah buat reformasi, dan bagi saya sebenarnya kalau nak menyah klasifikasikan, declassified dokumen itu, bagi saya menteri cukup. Menteri Saifuddin Nasution keluarkan arahan untuk menyah klasifikasikan dokumen tersebut. Tak perlu lagi mahkamah menentukan. So kalau dah dinyah klasifikasikan oleh Menteri Dalam Negeri, maka tak ada lagi mahkamah nak kena bersilat dan berbincang sama ada nak kena ada mengancam keselamatan negara atau tidak. Dia sebenarnya terpulang kepada Menteri KDN, iaitu Datuk Saifuddin Nasution. Bagi saya sekarang ini tuan-tuan, things that happen. Kalau kita tengok sebelum ini lagi, mendiang Mores yang disimen, kemudian Altan Tuya, kemudian padri yang hilang, kemudian saudara Cik Amri. Ini berlaku dalam zaman yang sama. Jadi bila orang mempersoalkan
tentang ketelusan apa orang kata pihak berkuasa pada waktu itu, tentang ketelusan apa orang kata siasatan, tentang ketelusan kehakiman, tentang ketelusan pendakwaan. Sewaktu Datuk Asri Anwar Ibrahim didakwa dan didapati bersalah, ini yang kita persoalkan. Apabila satu manusia memegang kuasa secara total, absolute power corrupts absolutely. This what could happen. Dan kita tengok sendiri, this is real. Ini bukan cerita movie Hollywood yang kita lihat tu, bukan. Jadi bila ada orang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah didapati bersalah oleh mahkamah, soalan kita, mahkamah apa? Oleh siapa? Atas arahan siapa? Itu persoalan yang kita nak bawa. Okey, habis kat situ. Saya tak nak panjang-panjang lah. Nanti kita tengok lagi keputusan ini apa yang berlaku. Dan tanpa kita sedari, ni kes Sulu, tuan-tuan. Kes Sulu. Saya baca. Kes Sulu, hari penting buat Malaysia, setampa diheret ke mahkamah. Menteri Azalina Osman menyifatkan hari ini sebagai hari penting apabila Gonzalo Stampa akan dituduh di Mahkamah Tinggi Madrid, Spanyol. Stampa adalah penimbang tara yang menganugerahkan pampasan 14.9 bilion USD daripada Malaysia kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu. Azalina berkata Stampa berdepan pertuduhan serius menghina mahkamah dan amalan profesional tidak layak oleh pendakwa awam Spanyol dan Malaysia kerana beberapa kali mengendahkan keputusan Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid. Stampa telah diberitahu banyak kali bahawa dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara, tetapi dia masih memutuskan dan memberikan anugerah penimbang tara setelah berpindah kerusi ke Paris. Padahal dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara. Dia dibayar sebanyak 2.5 juta USD untuk keputusan itu. Tingkah lakunya itu tidak pernah berlaku dalam sistem timbang tara antarabangsa. Dalam kenyataan media sosial, Azalina berkata pertuduhan jenayah terhadap Stampa akan menjadi pemula keadilan kepada 32 juta rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sebenar dalam anugerah penipuan bernilai 14.9 bilion itu. Malaysia sepatutnya sepenuhnya percaya pada sistem keadilan Spanyol, katanya. Azalina semalam berkata Mahkamah Madrid sendiri yang menyiasat dan mengemukakan pertuduhan ke atas Stampa, dan jika dia didapati bersalah, dia akan dikenakan penjara dan didenda. Tarikh penegaran itu akan ditetapkan. Azalina semalam dilaporkan berada di London untuk fasa ketiga. Dia akan berjumpa dengan peguam-peguam melantikan kerajaan Malaysia dalam menyangkal taktik dan hujahan mereka secara menyeluruh. Azalina juga menyifatkan apa yang diumumkan Stampa itu sebagai satu fraud award kerana mahkamah melantiknya sebagai penimbang tara menarik balik pelantikan itu. Malaysia dalam proses membatalkan anugerah air 14.9 bilion USD itu. Dalam usaha untuk menguatkuasa award akhir itu, kumpulan Sulu dilaporkan cuba menyita aset Petronas di Luxembourg dan Belanda selain menyasarkan aset diplomatik Perancis termasuk kedutaan. Pada 2019, kumpulan itu dilaporkan memulakan tindakan perundangan di Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan bagi tanah di Sabah yang didakwa dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Baik. So dalam kes ini secara umum dia pada 2019 adalah yang mengatakan mereka waris Sultan Sulu telah pun pada zaman Najib lah, kita cerita pada zaman Najib dahulu, telah berlaku serangan ataupun berlaku serangan daripada so-called apa orang kata tim Sultan Sulu ni ataupun keturunan Sultan Sulu ni terhadap Malaysia. Disebabkan oleh itu, kita telah membayar sekian lama nilaian pajakan setiap tahun kepada waris Sultan Sulu kerana kita ambil Sabah. Memang kita bayar, memang kerajaan Malaysia bayar. Namun, disebabkan oleh itu, peristiwa tersebut, kerajaan Malaysia mula tidak membayar. Dan ini dikatakan oleh apa orang kata waris Sultan Sulu ini sebagai satu benda yang tak betul. Jadi mereka akhirnya pergi membawa ini ke timbang tara di Paris pada waktu itu. Pada tahun 2020 dan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana mereka tidak menghantar wakil, Kerajaan Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu pada waktu itu, terutama Muhyiddin Yassin tidak hantar wakil, maka telah diputuskan Kerajaan Malaysia bersalah oleh penimbang tara nama Stampa dan dianugerahkan sebanyak 14.9 bilion USD kepada Kesultanan Sulu, waris Sultan Sulu tadi, dan mereka telah mendapat apa orang kata order untuk menyita aset Petronas. Bila kerajaan kita mula mengambil alih, kita melawan perkara ini. Kita fight. Datuk Azalina ni antara orang yang pergi fight. Kita mengatakan ini tidak betul. Dakwaan itu tidak betul. Apa yang berlaku itu tidak betul. Timbang tara itu tidak betul. Dan akhirnya apa keputusan yang telah dibuat pada hari ini atau semalam hari inilah,
mengatakan bahawa Stampa itu sebenarnya tidak layak untuk menjadi penimbang tara kerana lesennya telah ditarik balik sehingga dia lari daripada Spanyol Madrid pergi ke Paris, itu dengan sendirinya telah memberi kemenangan kepada kerajaan Malaysia. Tuan-tuan, kalau kita diperintah oleh orang macam PAS tu, ini akibat dia. Terjual dan tergadai maruah negara kita, tuan-tuan. Kalau kita biarkan diperintah oleh orang macam PAS, habis negara kita tergadai. Nasib baiklah kita ada heroin, iaitu Azlina Osman. Yang gagah perkasa mempertahankan negara kita. Saya kena puji dia. Sebab apa? Sebab dia buat usaha. Dia pandai juga. Dia pun menteri undang-undang dan dia pun seorang lawyer. Dia faham bagaimana prosedur undang-undang dan akhirnya alhamdulillah, tahniah kerana kita telah mengembalikan aset negara kita. Belum habis lagi cerita itu sebenarnya. Tetapi daripada daripada keputusan Mahkamah Madrid dengan menarik balik Stampa punya lisens itu, bermakna keputusan yang dibuat oleh Stampa itu tidak betul dan tidak adil. Tidak betul lah secara prosedurnya. Jadi anugerah itu dianggap tidak valid. Tapi sekarang ni nak officiatekan saja. Terima kasih kerajaan PMX, kerajaan Madani yang telah mempertahankan aset negara kita bernilai lebih 14 bilion USD. Kalau kali dengan 4 pun lebih kurang 50 bilion USD. 50 bilion USD hampir tergadai negara kita kerana ada pemerintah macam Perikatan Nasional. Terima kasih kerajaan PMX kerana telah berjaya mengekang perkara tersebut. Itu pentingnya, tuan-tuan. Pemerintah yang kompeten. Pemerintah yang kompeten. Tuan-tuan fikir logik, 4 negeri di bawah PAS. Kenapa dia tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Kenapa dilantik Mahathir Mohamad sebagai penasihat ekonomi? Kenapa sekarang ni ada ura-ura nak melantik Samsuri sebagai ketua pembangkang, menggantikan Hamzah Zainuddin? Adakah PAS sudah tidak mulai yakin dengan Perikatan Nasional? Ataupun mereka dah lama sedar sebenarnya pemerintahan di bawah Muhyiddin Yassin, mereka tak boleh pergi ke mana, tuan-tuan? Mereka tak boleh pergi ke mana. Kerajaan, orang kata, sekarang ini pun mereka dalam keadaan tunggang lagang. Tapi yang tu apa ni orang buat? Sakau. Dia utamakan dulu poket dia, tembolok dia, itu yang utama. Yang lain dia tolak ke tepi. Rakyat disuruh pecah tabung, lepas tu dibagi rakyat, dah senyap korang. Bila semua dah bertebaran pergi kutip-kutip duit sendiri, dia kat belakang, dia sakau duit kita, tuan-tuan. Inilah dia, abah kau. Bukan abahku, abang kau. So membawa kita kepada cerita Isham Jalil. Isham Jalil mengatakan bahawa dia berhak untuk nak menegur Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi kerana Zahid telah gagal. Zahid telah gagal, tuan-tuan, dia kata. Zahid telah gagal dalam UMNO, dalam membawa kemenangan kepada UMNO. Zahid enggan bertanggungjawab atas kegagalan UMNO, kata Isham. Bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO Isham Jalil yang dipecat minggu lalu mendakwa Presiden Parti Zahid Hamidi enggan bertanggungjawab terhadap kekalahan parti dalam beberapa pilihan raya sebelum ini. Katanya Zahid sebaliknya menyalahkan orang lain atas kegagalan UMNO, termasuk PRK Kemaman, di mana calon Barisan Nasional Raja Afandi kalah kepada calon PAS. Beliau berkata Zahid menyalahkan kekalahan BN atas pengundi putih parti itu tidak keluar mengundi. Beliau masih tidak mahu mengambil tanggungjawab dan kerap menyalahkan orang lain atas kegagalan demi kegagalan. Sebagai Presiden, beliau sepatutnya mengambil tanggungjawab dan sebaliknya bertanya mengapa ribuan pengundi tidak keluar mengundi, katanya. Isham berkata beliau akan memperjuangkan penyatuan orang Melayu yang menurutnya sudah lama berpecah belah. Apabila kita berpecah belah, kita akan menjadi lemah dan saling bercakaran. Ini tidak baik untuk kelangsungan perjuangan orang Melayu dan Islam di negara ini. Alright. Isham menegaskan beliau tidak akan merayu terhadap keputusan memecatnya yang dibuat tanpa melalui lembaga disiplin. Kadang-kadang kita pelik jugalah. Saya tak nak campur lah sebenarnya urusan dalaman UMNO ni. Tapi saya komen pada Isham ni sebab dia bukan orang UMNO. So saya boleh komen lah. Bila Kemaman kalah, Isham salahkan Zahid. Tapi bila Pelangai menang, kenapa Isham tak puji Zahid?
Tuan-tuan, kalah dan menang itu kalau kami dalam Parti Keadilan ni normal. Kami dah biasa dah kalah, dah biasa dah menang. Kalah tu lagi biasa daripada menang lah. Kalah tu dah biasa daripada menang. Tetapi kita tetap dan terus bersama dengan parti untuk memperjuangkan parti ini. Kita kritik daripada dalam, tapi kita tak pernah keluar parti. Kita walaupun digantung, kita diperlaku sedemikian rupa, kita tetap memperjuangkan sebab kita faham perjuangan parti ini atas dasar apa. Jadi bila dikata Melayu telah berpecah belah dan sebagainya, dia nak menyatukan Melayu, apa beza dia kalau tuan-tuan ingat dengan Anwar Musa? Yang sekarang ini saya pun tak tahu apa cerita Anwar Musa sekarang ni. Apa cerita Anwar Musa setelah PRN hari tu? Tak ada cerita dia kan? Hilang. Tak tahulah, mungkin lepas ni dia muncul lagi. Tapi tuan-tuan, akhirnya dia pergi ke mana? Dia nak ke mana? Melayu semakin berpecah dan semakin berpecah. Berpecah Melayu sebenarnya begini, saya nak cerita. Perpecahan Melayu bukan sebab banyak parti. Bukan. Perpecahan Melayu bukan sebab kita banyak parti. Banyak parti itu normal. Tuan-tuan takkan semua nak sokong Manchester United. Ada yang nak sokong Man City, ada yang nak sokong Tottenham Hotspur, ada yang nak sokong Liverpool, ada yang nak sokong pelbagai tim. Tetapi adakah kita semua berpecah hanya kerana kita menyokong parti bola yang berbeza? Oh, tak sama Is. Parti politik ni berbeza. Apa beza parti politik dengan sokong parti bola? Apa beza sokong parti politik dengan sokong pasukan bola? Apa bezanya tuan-tuan? Tak ada beza. Sebab apa? Ujungnya tuan-tuan sokonglah pasukan mana sekalipun, kalau kita faham menyokong pasukan bola, menyokong parti politik itu bukanlah memecah belahkan perkara prinsip. Apa perkara prinsip? Kita ni tetap orang Malaysia. Kita ni tetap orang Islam. Kita ni tetap orang Melayu. Cuma ada beberapa perkara kita berbeza pandangan. Kita berbeza pandangan, biar kita berbeza pandangan. Agree to disagree. Tapi dalam banyak perkara kita tetap bersama. Kita mengaku kita orang Melayu, kita orang Melayu. Kita mengaku kita orang Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Kita tetap rakyat Malaysia, IC biru. Itu asas. Kita memperjuangkan perlembagaan, kita taat kepada raja dan negara, rukun negara kita pertahankan. Itu rukun, itu asas. Selagi mana kita seluruh rakyat Malaysia percaya kepada asas tersebut, tuan-tuan nak sokong parti mana, itu tidak membawa kepada apa-apa perpecahan orang Melayu. Isunya bila mana dia menyokong satu parti, kemudian orang lain yang tak menyokong dia itu kafir, munafik, jahil, fasik. Yang itu masalah. Kerana apa? Yang itu bukan menyentuh masalah cabang, masalah furuk. Itu sudah menyentuh masalah akidah, masalah dasar. Seolah-olah kalau tak sokong parti dia, maka terbatal akidah. Seolah-olah. Yang ini masalah sebenar. Inilah yang memecahkan orang Melayu. Bukan berbeza parti politik. Tuan-tuan nak sokong UMNO, tuan-tuan nak sokong PAS, tuan-tuan nak sokong DAP, tuan-tuan nak sokong PSM, tuan-tuan nak sokong PKR, tuan-tuan nak sokong Amanah. Itu tidak memecahkan kita sebagai orang Melayu. Orang Melayu di pelbagai parti tidak memecahkan orang Melayu itu sendiri. Itu menunjukkan orang Melayu ini bijak dalam berpolitik. Kerana kita memilih platform kita masing-masing. Yang memecahkan orang Melayu hanya kerana kau tidak menyokong parti aku, therefore engkau tidak Melayu. Hanya kerana kau tidak menyokong parti aku, therefore engkau tidak Islam. Ini masalah. Ini sebenarnya yang menjadi asas kepada masalah perpecahan. Itu asas dia. Dan kalau kita tidak faham perkara ini, inilah sebenarnya yang memecah belahkan kita, maka sampai bila pun politik kita tidak akan matang. Politik matang ini sebegini. Politik matang ialah politik yang melihat bahawa perbezaan pendapat kita, perbezaan parti politik adalah perbezaan untuk kita nak bagaimana mentadbir negara. Mungkin UMNO ada kaedah takbiran dia. PH ada kaedah takbiran dia. PN ada kaedah takbiran dia. Berbeza kaedah takbiran. Bagaimana nak mencapai sesuatu perkara, kerajaan yang baik, ujungnya sama. Semua nak negara yang baik, kerajaan yang baik, rakyat yang sejahtera, ekonomi yang baik, rakyat semua berpendapatan tinggi, negara berpendapatan tinggi. Semua parti politik kalau ditanya itu objektifnya. Cuma bagaimana mereka nak melaksanakan berbeza-beza. Isunya adalah bukan itu. Bukan itu. Yang mereka persoalkan akidah kita, iman kita. Itu masalah. Walaun tak suka dengar saya cakap macam ni. Kerana bagi dia,
masalah pemerintahan itu masalah akidah. Siapa kata? Kalau tuan-tuan yang mana penganut agama PAS ni percaya bahawa politik itu akidah, tuan-tuan dah kafir dah sekarang ni. Kerana apa? Kerana tuan-tuan percaya demokrasi itu bukan Islam. Tapi kenapa tuan-tuan angkat sumpah dengan demokrasi dan perlembagaan yang tuan-tuan dan puan-puan anggap kafir? Logik tak? Fikirlah. Ada otak, fikir. Kan? Ada mata, pandang. Ada telinga, dengar. Ada mulut, diam. Baik. Ya. Saya bukan nombor 5. Saya nombor 1. Nombor 1. Istihar secara terbuka. Okey. Yang lain secara sembunyi-sembunyi. Ya. Saya bukan nombor 5. Baik. Saya nombor 1. Okey. Baik, kita membawa kepada rombakan kabinet. Rombakan kabinet dijangka esok. Satu notis bernama kepada media menyatakan lantikan baru akan mengangkat sumpah kira-kira 2:30 petang di Istana Negara. Satu pengumuman dijangka akan dibuat sebelum acara tersebut. Terdahulu hari ini, laporan The Star memetik sumber yang menyatakan rombakan membabitkan beberapa kementerian dan lantikan melibatkan muka baru serta ahli parlimen yang lama. Selain itu, seorang pegawai kepada Perdana Menteri dalam capaian di X berkata rombakan tersebut akan dibuat tak lama lagi. Namun tidak menyatakan secara terperinci. Sebelum ini, Anwar membayangkan rombakan itu akan dibuat sebelum akhir tahun ini. Pada masa ini, jawatan Menteri Perdagangan masih tidak diganti setelah kematian Allahyarham Salahuddin Ayub pada Julai lalu. Selain portfolio itu, Anwar turut berdepan desakan dari beberapa pihak agar menggantikan menteri yang dilihat tidak menunjukkan prestasi yang baik, termasuk daripada PKR. Ada juga gesaan agar Anwar yang turut memegang portfolio kewangan melantik Menteri Kewangan kedua agar dia boleh memberi tumpuan kepada tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri. Baik. Setelah saya teliti, tuan-tuan, dakwaan mengatakan bahawa rombakan itu akan berlaku, betul ada. Kita tak menafikan akan berlaku rombakan. Paling kurang kerana yang pertama berkemungkinan besar, ini telahan saya, setelah saya teliti, benda ini agak ditimpan secara rahsia yang orang kata apa, secara rapi. Okey, rahsia ini disimpan secara rapi. Semua orang boleh meneka dalam WhatsApp group kata yang ini jadi menteri, yang tu jadi menteri, menteri ni tukar kepada menteri ni tukar kepada menteri ni. Hakikatnya tak ada siapa tahu kecuali Perdana Menteri. Hakikatnya tak ada siapa tahu kecuali Perdana Menteri yang tahu. Mungkin beliau bertanya kepada presiden parti yang lain, apa orang kata, dia punya pendapat dan sebagainya, nama dan sebagainya, tetapi hujungnya keputusan untuk menggantikan menteri-menteri tersebut adalah kepada apa orang kata, di atas Perdana Menteri. Paling kurang yang boleh kita lihat esok, sebab esok bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan selepas itu beliau akan membuat pengumuman. Pagi esok berkemungkinan beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kemudian setelah itu kira-kira pukul, kalau kita lihat tadi, kira-kira selepas itu pukul mungkin dalam pukul 10-11 setelah berkenan Yang di-Pertuan Agong, maka beliau akan mengumumkan jemaah menteri yang baru kalau sekiranya ada perubahan yang besar. Okey. Dan lepas itu 2:30 akan angkat sumpah. Kalau ikut notis kepada bernama tadilah, kalau benar dakwaan demikian. Baik. Paling kurang hanya akan ada pertambahan satu, iaitu Menteri KPDN HCP akan digantikan oleh salah seorang pimpinan amanah yang akan diangkat menjadi Menteri KPDN HCP. Paling drastik, tuan-tuan. Ini paling drastik. Ada beberapa. Yang pertama, Kementerian Wilayah akan ditubuhkan semula. Maka bila Kementerian Wilayah ditubuhkan semula, bermakna akan ada Menteri Wilayah yang baru. Dikatakan ada beberapa nama yang telah diletakkan sebagai di situ. Antaranya, yang disebut antara Dr. Zaleha, antaranya Fahmi Fazil, itu antara yang disebut. Okay? Saya bukan mengatakan ya atau tidak, tapi ini kemungkinan kementerian itu dilantik, ada kemungkinan orang ini ataupun orang lain. Itu yang pertama. Kementerian baru yang ataupun menteri baru yang mungkin dilantik juga adalah
timbalan Menteri Keuangan yang kedua. Yes, betul. Timbalan Menteri Keuangan kedua akan ada lantikan berkemungkinan. Ini saya tidak mengesahkan ataupun saya tidak menafikan. Menteri Keuangan kedua dilihat akan dilantik. Cuma isunya ada yang meletakkan Datuk Johari Gani di situ. Persoalan dia, adakah Datuk Johari Gani ni sebagai team player kepada Presiden UMNO atau tidak? Itu je. So kalau dia dilihat sebagai tidak, dan sekarang ini seems that way, bahawa dia bukan team player kepada camp Zahid Hamidi, maka agak sukar untuk beliau nak jadi Menteri Keuangan kedua. Kalau benar kementerian ini diwujudkan, itu persoalan. Nah, kalau tidak ada, kalau bukan dia, maka siapa yang lebih layak? Ada yang mengatakan Rafizi Ramli. Tetapi agak sukar untuk nak katakan demikian kerana kalau kita tengok dalam kerajaan gabungan, agak sukar, bukan mustahil, untuk kita meletakkan dua menteri daripada parti yang sama di dalam satu kementerian yang sama. So kalau Menteri Keuangannya sudah daripada Parti Keadilan, timbalan menterinya juga ataupun Menteri Keuangan kedua juga daripada Parti Keadilan, agak payahlah. Agak payah kat situ. Walaupun secara praktikalnya boleh. Nah, ada yang kata ada teknokrat dan sebagainya. To be honest, kalau saya tak setujulah kalau lantik teknokrat tersebut. Kita dah pun lantik teknokrat. Dah adalah lantik bukan ahli parlimen dah, senang cerita. Bukan teknokrat tapi bukan ahli parlimen. Nah, ada tak pemimpin ini ekstrim Yang tadi ekstrim tu tak ada perubahan apa kecuali Menteri KPDN je ditambah tu je. Yang ni ekstrim satu N lagi. Iaitu kementerian-kementerian tadi perubahan banyak. Antara yang disebut di dalam list tersebut, ada banyak list lah. Antara yang disebut Menteri Kesihatan, Menteri KPDN of course macam kita tadi, Menteri KKD, ada juga Menteri Pendidikan, disebut juga Menteri KDN. Pelbagai spekulasi-spekulasi yang berada di pasaran sekarang ni. Baik. Now, saya kata macam ni lah. Yang pertama sekali kita tunggu esok lah. Siapa yang nak kena tukar, siapa yang naik. Ada yang kata Dr. Mazli akan naik menjadi menteri. Saya boleh kata tak lah. Dr. Mazli tak tak naik jadi menteri. Buat masa ni tak lah. Kita tahu akan datang. Tapi untuk esok menyerombakan tak ada. Mazli Malik tak naik. Tapi tak tahulah kalau ditipu aku. Kan Mujahid mungkin tak naik lah. Bukan. Tak, ini saya nak cerita secara umum saja. Ni bukan kata dia orang ni tak bagus. Bukan. Ini adalah bidang kuasa prerogatif Perdana Menteri. So, bila Perdana Menteri mengatakan sedemikian, ini keputusannya, ini yang kabinetnya, maka kita terima. Tetapi setahun ini kita boleh kata bahawa mereka telah melakukan tugas dengan baik. Ini bukan kita nak mengampu, tuan-tuan. Kita tengok data. Kalau kita tengok hari ni, kejap. Inflasi kita turun. Inflasi turun. Kadar pengangguran menurun. Mata wang kita mengukuh. Pelaburan tertinggi sejak 10 tahun. Pelancongan 26 juta, lagi tinggi daripada Thailand, lagi tinggi daripada Indonesia. So, fundamentalnya kita bermula dengan satu langkah yang baik. Cuma mungkin cara kita nak sampaikan kepada rakyat, dia tak rasa berkemungkinan. And kita tak salahkan rakyat pun. Persepsi dia dan apa yang dia rasa. Namun, benda ini akan take effect pada tahun hadapan. Tahun pertama, mengenal pasti masalah, laying out the plan, kita buka peta kita macam mana nak selesaikan masalah. Tahun hadapan, kita selesaikan masalah tersebut. So, siapa lagi? Ada senator yang naik. Ada nama Dr. Zul naik. Ada nama seperti 2-3 orang teknokrat naik. Saya tak nak sebut nama teknokrat tersebut sebab yelah, kita tak sebut kan. Ada nama naik. Kalau benar demikian, mungkin malam ini Perdana Menteri akan call dia orang lah, siap sedia esok, gosok baju, pergi. Tapi kita tak tahu. Saya personally, saya tanya beberapa orang pimpinan tertinggi, yelah, dia orang pun macam itulah. Cuma interestingnya, tuan-tuan, kita kata kalaupun berlaku rombakan, bagi saya it's for the best. Bukan sebab mungkin orang sebelum ini tak kompeten dan sebagainya, mungkin kerana dia dilihat lebih baik di tempat lain. Tahun pertama ni ujian. Kita pun tak tahu sebab kita tak pernah jadi kerajaan.
Kita tak tahu sebab kita tak pernah jadi kerajaan. So kita letak orang ni di situ dan sebagainya, kita letak kita position, mungkin setelah kita lihat, oh kekuatan dia kat sini, kekuatan ni kat sini, oh kekuatan dia bawa ke sini, ataupun dikekal di situ, kita tak tahu. Tapi all in all, minimum kekal kecuali KPDN bertambah, maksimum macam saya katakan tadi. So terpulanglah, kita nak melihat esok hari, kita tunggu sama-sama lepas kes court saya. Habis kat situ. Baik, cerita pendedahan 7 orang MPPN akan lompat menyokong PMX tidak lama lagi. Nombor 1. Isytihar secara terbuka. Oh, okey. Yang lain secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Tubuhnya pasal daripada daripada UMNO. Tubuhnya bersatu pun daripada UMNO. Jadi itu bukan isunya. Isu ni adalah prinsip perjuangan berdasarkan kepada rakyat. Bisa parti yang mana yang terus dia boleh teruskan perjuangan cara mereka. Saya cara saya. Okay. Saya harap dengan saya punya langkah ini membuka hati pucuk pimpinan PN untuk berunding. Pengkhianat dan biadab. Itu label yang dilemparkan terhadap ahli Parlimen Bukit Gantang apabila secara terbuka mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lantas, ada pihak yang menggesa beliau meletak jawatan sebagai wakil rakyat daripada Bersatu. Anda bersama saya Asma Ismail. Okey. Pengkhianat tak patut letak jawatan. Tuan-tuan kena ingat orang yang mengatakan pengkhianat itu dulu mengkhianati Pakatan Harapan. Ingat tak? Parti yang di mana Bukit Gantang ni lompat, parti inilah yang dulu minta Bukit Gantang lompat daripada UMNO untuk menyokong kerajaan pada waktu itu. Tuan-tuan ingat tak? Parti inilah yang dulu mengkhianati Pakatan Harapan sehingga tumbangnya kerajaan. Adakah mereka meletakkan jawatan? Tak. Sebaliknya mereka berpelukan, tangis-menangisan, bertakbir, bergembira di atas kejatuhan Pakatan Harapan. Pengkhianat akan dikhianati. So akhirnya hari ini didedahkan oleh ahli Parlimen Bukit Gantang, betul tak betul kita dengar bahawa 7 orang lagi, 7-8 orang lagi akan ahli Parlimen akan menyokong PMX. 7-8 lagi ahli Parlimen PN akan sokong PM MP Bukit Gantang. Beberapa lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional bakal mengumumkan sokongan secara terbuka terhadap pemimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu didedahkan ahli Parlimen Bukit Gantang dalam satu sidang khabar di kediamannya pada hari ini. Beliau mendakwa 7 hingga 8 orang ahli Parlimen berkenaan akan membuat kenyataan mengenai perkara tersebut dalam masa terdekat. Ditanya sama ada mereka terdiri daripada Bersatu ataupun PAS, beliau hanya minta menunggu pengumuman daripada individu tersebut. Ada beberapa negeri, semua dari kawasan Melayu. Ada yang berhubung dengan saya, ada berhubung dengan orang lain katanya. Sebelum ini, Syed Abdul Hussein berkata, pertanyaan di PMQ, Dewan Rakyat mengumumkan sokongan kepada Anwar. 4 yang lain ialah Datuk Iskandar, Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan Jeli. Saya komen macam ni. Pertama sekali, saya kata, sekurang-kurangnya 3 akan melompat lagi. Yang disebut 7 atau 8, saya kata 3. Okey. 3 akan melompat lagi. Saya pada 5 dulu, saya kata betul, dah 5 melompat, 3 lagi akan melompat. Dia kata 7. Saya percaya 7 itu termasuk ahli Dewan Undangan Negeri. Tidak semuanya ahli Parlimen. Saya percaya daripada 7 itu, 7 itu bukan semua ahli Parlimen. Ada kemungkinan ahli Dewan Undangan Negeri, sebagaimana yang disebut oleh Arafat, berlaku di Perak. Habib Arafat kata akan berlaku di Perak. Nah, daripada jumlah tersebut, ada sebenarnya daripada 3 tu, kenapa saya sebut 3? Sebenarnya ada satu ni saya 4, keempat ni saya reluctant nak kata dia akan ikut sebab dia orang PAS. Kan? Orang PAS ada is ya. Kalau tak, ini tak akan keluar tu. Jangan lupa bai'ah. PAS beri amaran pecat wakil rakyat sokong PM. Masyiddul Am PAS Hasyam Jasin memberi amaran
kepada wakil rakyatnya tidak melupakan bai'ah dengan parti, atau mereka akan dipecat jika menyuarakan sokongan kepada PM Anwar Ibrahim. Ia susulan dakwa Ahli Parlimen Bukit Gantang yang bahawa terdapat 7 atau 8 lagi Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan beberapa negeri akan menyuarakan sokongan kepada Anwar dalam masa terdekat tanpa menyatakan daripada PAS atau Bersatu. Sudah tentu akan dipecat daripada parti. Dia tidak dikira mewakili PAS dalam Parlimen, tapi kalau dibuat, dia secara automatik akan terpecat, katanya. Justru dia mengingatkan rakyat PAS, wakil rakyat PAS supaya tidak meninggalkan jamaah untuk menyokong kerajaan perpaduan. Kepada ahli berhormat, kita dah berikrar dan berbai'ah atas nama Allah, maka kita bukan bertanggungjawab dengan Presiden, dengan Jawatankuasa Pusat, kita bertanggungjawab dengan Allah, katanya. Kan? Pada masa ini, ingat Tuhan. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya kata tadi, sebenarnya, daripada hari itu lagi, terdapat 2 camp di dalam PAS. Dan ada satu camp yang sekarang ini, yang sebelum ini, dah pun mengadakan rundingan dengan wakil daripada UMNO. Mereka kata kita tidak boleh pergi sendirian. Kita kena kerjasama sekarang. Kita kena bentuk pembaduan sekarang. Kita kena pastikan bahawa terdapat rundingan yang baik dan betul, dan kita kena bersama dengan kerajaan sebab mereka tak tahan duduk dengan PAS. Bukan tak tahan macam mana, janjinya mereka sebagai kerajaan. Tapi sampai sekarang, Muhyiddin Yassin dan Haji Hadi gagal memerintahai janji tersebut. Itu yang dia cuak tu. Saya takut kalau betul-betul 7-8 ada seorang 2 PAS melompat, saya takut pergi ambil nap jadi dekat hospital nanti. Kan? Ambil nap dia nanti kat hospital. 7-8 melompat, habis. Sebab sekarang ini, perkiraan mereka, kenapa kena tumbang kerajaan ini sekarang? 2 sebab. Sebab yang pertama, dana mereka semakin habis. Dia ada hanya sampai tahun depan, maksimum dana dia akan pergi. That's it. Maksimum dana tahun depan, kalau sekiranya dana Bersatu tidak dinyah bekukan, tahun depan dia orang habis punca. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas ini, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan menjadi semakin kuat. Musuh kepada UMNO ataupun Bersatu adalah UMNO. Musuh kepada PAS adalah Pakatan Harapan. Kalau kedua-duanya ini menjadi kuat kerana mereka menjadi kerajaan dan mereka semakin melemah, ada peluang sebenarnya untuk menang negeri seperti Kedah. Ada peluang untuk menang ke negeri seperti Terengganu. Malah Perlis. Kelantan tu mungkin sukar sikit lah. Tapi 3 negeri ni ada peluang untuk menang. Kalau sekiranya kerajaan pandai menggunakan atau tahu menggunakan kaedah dan cara yang betul untuk memenangi hati rakyat di ketiga-tiga negeri tersebut. So ini yang mereka takutkan sebenarnya. Dan inilah yang akan membawa kepada kehancuran PAS. Kehancuran Bersatu. Saya kata Bersatu tak lama lagi gone lah. Berkubur dah. Tetapi UMNO, dia kena tengok PR16 nanti dia berkawan dengan siapa. Okey. Saya dah ceritakan apa yang patut saya ceritakan. InsyaAllah. Sekat-sekat hidung Minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih 89,000 yang menonton kita, 9,000 lebih menonton kita pada malam ini. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.